Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Bakri bin Abdul Razak. Nombor matrik saya D202111013332. Saya akan menerangkan cara untuk melakukan pukulan spike. Untuk melakukan pukulan spike, kita haruslah berdiri beberapa langkah di belakang net. Seterusnya, apabila bola itu dilambungkan, kita haruslah berlari ke arah bola itu dengan langkah yang agak lebar. Dan selepas itu, melompatlah dengan sekuat tenaga menggunakan kedua belah kaki kita. Ketika melompat, ayunkan tangan pemukul kita ke arah belakang dan lentikkan badan kita ke arah ke depan. Apabila lompatan kita sudah mencapai titik yang agak tinggi, ayunkan tangan pemukul kita dengan sekuat tenaga. Pastikan bola yang dipukul itu kena di bahagian belakang atas supaya bola kita menukik tajam. Akhir sekali, mendaratlah dengan kedua belah kaki kita secara bersamaan dengan lutut yang ditekuk supaya kita mendarat dengan lebih stabil dan selamat. Seterusnya, saya akan menunjukkan beberapa klip video saya dan rakan saya ketika melakukan pukulan spike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanuddin bin Soeharto. Nombor matrik D202010936640. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian tentang cara-cara untuk menjadi setter ataupun setting bola. Okey, jadi yang pertama, tangan anda mesti segitiga. Dan yang kedua, kaki kanan dan kaki kiri mesti di hadapan satu dan di belakang satu. Dan yang ketiganya mesti bengkok, tunduk semasa bola datang ke kita lah. Okey, jadi saya akan tunjukkan kepada semua cara untuk demonstrasi full, cara untuk setting bola. Okey, lepas. Saya akan menunjukkan dua cara untuk servis bola dalam pertandingan bola tampar. Yang pertama, pastikan tidak memijak line putih di bahagian ini sebelum melakukan serve. Yang kedua, ambil bola dan pastikan bola sesaat dengan tangan, tahan dengan bahu, lepas tu dan pukul ke depan. Okey, servis yang kedua ialah servis bawah ataupun servis rendah. Gunakan pegang bola sama juga, selari tangan. Okey, kita gunakan pukulan di bahagian ini, terangkan bola seperti ini dan pukul. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dayang Elina Hafika binti Awang Subeki. Matrik saya adalah D2020971012. Hari ini saya akan menerangkan tentang teknik menyangga atau dikenali sebagai menyangga. Ialah satu kemahiran mengawal bola yang diterima. Kemahiran ini juga bertujuan untuk menaikkan atau melambungkan bola ke udara. Kemahiran menyangga penting agar kita dapat menguasai cara menghantar bola ke pihak lawan. Hantaran bawah tangan juga dikenali sebagai hantaran menyangga ataupun digging. Hantaran ini dilakukan pada aras bawah tangan yang digunakan dua belah tangan at two-handed underhand pass dan merupakan jenis hantaran yang lazim digunakan dalam permainan bola tampar. Ia digunakan untuk menerima servis dan serangan-serangan daripada pihak lawan. Kemahiran menyangga ini juga digunakan apabila bola berada terlalu dekat dengan lantai dan pemain tidak sempat mengambil posisi yang baik untuk menggunakan hantaran atas kepala. Kemahiran digging ini juga digunakan sebagai teknik menahan, terutamanya untuk menyelamatkan hantaran dan juga mengawal semula bola.
Contohnya apabila pihak lawan merujuk bola atau bola dimainkan ke satu posisi yang tidak membolehkan penerima menggunakan hantaran atas kepala, maka penerima hantarkan bola itu menggunakan gigi untuk menyelamatkan pukulan tersebut. Jadi, mari kita lihat contoh teknik menjaga ataupun gigi. Pertama sekali, pastikan kedua ibu jari adalah selari. Yang kedua adalah jari-jari dilipat dan dirapatkan antara satu sama lain. Yang ketiga adalah kedua-dua siku dikunci dengan pergelangan tangan dan diluruskan ke hadapan lengan. Yang keempat adalah sebelah kaki perlu letakkan di hadapan dan perlu dijarakkan serta lutut perlu dibengkokkan. Ini sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada peraturan-peraturan asas di dalam permainan bola tampar. Saya mulakan dengan peraturan untuk servis. Terdapat dua jenis servis di dalam permainan bola tampar, iaitu servis atas kepala dan servis bawah tangan seperti yang ditunjukkan di dalam rajah tersebut. Yang kedua, servis haruslah dilakukan dari bahagian belakang garisan luar gelanggang. Seterusnya, penservis mesti memukul bola dalam masa 5 saat selepas pengadil meniup whistle pertama untuk servis dibuat. Servis yang dilakukan sebelum tiupan whistle pengadil akan dibatalkan dan perlu diulang semula. Seterusnya, untuk peraturan keempat pula, bola haruslah melepasi jaring ke gelanggang pihak lawan untuk memperoleh mata. Bagi peraturan servis yang kelima pula, semasa melakukan pukulan servis atau lonjakan bagi servis atas kepala, penservis tidak boleh menyentuh gelanggang, termasuk garisan belakang atau lantai di luar zon servis. Selepas pukulan servis, barulah penservis boleh memijak atau mendarat di luar zon servis atau di dalam gelanggang. Akhir sekali, servis perlu dilakukan secara bergila-gila di mana setiap pemain berpeluang untuk melakukan servis. Pemain yang berjaya menghasilkan mata akan membuat servis sekali lagi dan seterusnya jika markah diperolehi. Dalam volleyball, satu pasukan perlu mendapatkan 25 mata dengan 2 mata margin untuk memenangi sesuatu set. Satu game mempunyai 5 set dan bagi memenangi game tersebut, pasukan perlu mendapatkan 3 daripada 5 set. Kebiasaannya dalam volleyball, sistem scoring rally digunakan, iaitu di mana bagi setiap rally, salah satu pasukan akan mendapat mata. Dalam volleyball terdapat banyak cara untuk kita mendapatkan mata. Apabila bola mencecah saja lantai, salah satu pasukan akan mendapat mata. Pasukan penyerang akan mendapat mata sekiranya defense touch up dan juga bola yang dihalang tersebut terkeluar. Pasukan defense pula akan mendapat mata sekiranya bola keluar, serve tidak melepasi net dan juga hit keluar. Dalam klip yang pertama, kita boleh lihat contoh bola touch out. Terusnya dalam klip yang kedua, kita boleh lihat bagaimana rally di antara dua pasukan diteruskan selagi tiada fault dan juga selagi bola tidak mencecah lantai. Akhir sekali kita boleh lihat bagaimana defending meraih mata melalui blocking. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang putaran dalam bola tampar. Putaran dalam bola tampar berlaku ketika pasukan yang menerima servis memenangi hak untuk membuat servis. Semua pemain mesti memutar satu kedudukan mengikut putaran jam. Pemain di posisi 2 berputar ke posisi 1 untuk membuat servis. Pemain posisi 1 akan berputar ke posisi 6 dan seterusnya. Jika pasukan tersebut tersalah putaran atau ada pemain yang tersalah kedudukan putaran, pasukan lawan akan mendapat mata kerana tersalah kedudukan. Baiklah, kita akan pergi ke posisi putaran. Baiklah, kita lihat di dalam gambar hajah. Pemain yang berada di posisi yang pertama adalah
bahagian bawah kanan. Pemain yang kedua adalah depan kanan. Pemain yang ketiga adalah depan tengah. Pemain yang keempat adalah depan kiri. Pemain yang kelima adalah bawah kiri. Dan yang terakhir di bawah tengah. Baiklah, kita akan beralih ke bahagian arah putaran pemain selepas memenangi hak membuat servis. Seperti yang berada di dalam gambar rajah, ia merupakan arah putaran pemain selepas memenangi hak untuk membuat servis. Posisi yang pertama akan berpindah ke posisi yang ke-6. Posisi yang ke-6 akan berpindah ke posisi yang ke-5. Posisi yang ke-5 akan berpindah ke posisi yang ke-4. Posisi ke-4 akan berpindah ke posisi yang ke-3. Manakala posisi yang ke-3 akan berpindah ke posisi yang ke-2. Bagi posisi yang kedua, ia akan berpindah ke bahagian belakang untuk melakukan servis masuk. Jadi, sampai di sini saja pembentangan saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syamil bin Suri akan menerangkan tentang undang-undang permainan yang merangkumi kawasan permainan, permukaan permainan, pertukaran yang dibenarkan, objek dan pakaian, dan kesalahan semasa memainkan bola. Kawasan permainan. Kawasan permainan merupakan gelanggang permainan yang mempunyai zon bebas. Dimensi gelanggang permainan adalah sebuah segi empat tepat bersimetri berukuran 18 kali 9 meter. Gelanggang permainan dikelilingi oleh zon bebas sekurang-kurangnya 3 meter lebar dan ruang bebas tingginya sekurang-kurang 7 meter dari permukaan permainan. Untuk pertandingan dunia FIVB, zon bebas adalah 5 meter dari garisan tepi dan 8 meter dari garisan belakang. Ruang bebas setinggi 12.5 meter dari permukaan permainan. Seterusnya, permukaan permainan. Permukaan permainan adalah rata, mengufuk dan sekata. Permukaan permainan tidak kasar dan licin bagi mengelakkan kecederaan pada para pemain semasa bermain. Garisan diperbuat daripada bahan pepejal tidak dibenarkan. Bagi gelanggang dalam dewan, permukaan permainan mestilah berwarna cerah. Bagi gelanggang terbuka pula, kecerunan 5 mm semeter dibenarkan untuk pengaliran air. Bagi pertandingan dunia FIVB, hanya permukaan kayu atau bahan sintetik sahaja dibenarkan, dan semua permukaan mestilah terlebih dahulu diluluskan oleh pihak FIVB. Garisan hendaklah berwarna putih dan warna antara gelanggang permainan dan zon bebas hendaklah berlainan. Pertukaran yang dibenarkan adalah jersey sama. Jika kedua pasukan tiba untuk suatu perlawanan dengan memakai jersey yang sama warna, maka pasukan tuan rumah mesti menukar jersinya. Di gelanggang berkecuali, pasukan yang tersenarai terlebih dahulu hendaklah menukar jersinya jika mereka memakai jersey yang sama. Referee pertama membenarkan seseorang atau beberapa pemain bermain tanpa kasut. Beliau juga boleh membenarkan untuk menukar jersey yang basah semasa selangan set ataupun semasa penukaran pemain dengan syarat warna corak dan nombor yang sama. Objek dan pakaian yang dilarang. Objek yang dilarang adalah objek yang menyebabkan kecederaan atau memberi kelebihan kepada seorang pemain. Kedua adalah pakaian seragam tidak mempunyai nombor rasmi atau warna yang berbeza daripada pemain lain. Dan yang ketiga adalah pemakaian cermin mata. Pakaian cermin mata adalah atas risiko sendiri. Yang terakhir adalah kesalahan semasa memainkan bola. Yang pertama adalah pukulan 4 kali. Suatu pasukan didapati melakukan kesalahan jika memukul bola sebanyak 4 kali, tidak termasuk bola yang dihadang sebelum mengantarnya semula ke pihak lawan. Ini kerana pukulan maksimum hanya sebanyak 3 kali. 2 pemain atau lebih memukul bola secara serentak dikira sebagai satu pukulan. Yang kedua adalah bola tidak boleh dipegang.
Kesalahan berlaku jika seseorang pemain didapati tidak memukul bola dengan jelas atau memegang dan melambung bola tersebut. Yang ketiga adalah sentuhan 2 kali. Kesalahan juga berlaku apabila seorang pemain memukul bola 2 kali secara berturut-turut. Bola menyentuh bahagian badan 2 kali berturut-turut juga dikira sebagai kesalahan, kecuali pukulan penerimaan bola pertama. Yang keempat adalah menyeberangi jaring. Semasa menghadang, seorang penghadang boleh menyentuh bola pihak lawan tanpa mengganggu pemain pihak lawan sebelum atau semasa pihak lawan membuat pukulan serang. Today, I will share with you a basic violation in volleyball. Number 1, stepping on or over the line on a serve. This is a very simple mistake that every player makes, even the professional players. Number 2, failure to serve the ball over the net successfully. This is also the same mistake that every player repeat again and again. Number 3, hitting the ball illegally like a palming, carrying, throwing, and etc. Number 4, touches of the net with any part of body while the ball is in play. And the last one is number 5, reaching over the net. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nazri bin Muhammad Rashid daripada kumpulan 2. Hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah bola tampar. Bola tampar adalah sukan yang cukup popular di dunia dan di peringkat antarabangsa. Permainan ini dimainkan oleh 2 kumpulan yang masing-masing terdiri daripada 6 pemain. Jadi, bagaimana sejarah perkembangan sukan bola tampar ini sehingga disukai oleh banyak orang dan apa peraturan dalam permainan bola-bola? Untuk jelasnya, pergi ke perbincangan seterusnya. Permainan bola tampar pertama kali dibuat oleh William J. Morgan pada tahun 1865 di Amerika Syarikat. Sebelumnya dikenali sebagai mini tornet dan kelama-kelamaannya ia menukar namanya menjadi volleyball atau bola tampar yang masih kami guna sehingga kini. Morgan pada awalnya bertemu dengan James Naismith, penemu bola keranjang. Yang diilhamkan oleh James Naismith, Morgan akhirnya mencipta sukan bola tampar ini. Jika kita melihat penemuan bola tampar yang penting setelah 4 tahun bermain bola keranjang.